Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam cikgu. Khabar semua, dah makan? Khabar baik. Baik, dah makan cikgu. Macam mana semalam hantar adik-adik pergi sekolah? Tak ada adik. Tak ada adik. Siapa yang pergi teman mak ayah dia hantar adik dia pergi sekolah? Tak ada, duduk rumah COVID. Di rumah belajar. Kat rumah je lah kan ada kelas masih Dah ready ke nak pergi sekolah? Tak. Berapa bulan nak pergi sekolah? Uh, 5 hari bulan. So balik asrama 4 hari bulan lah. 4 bulan 4. Ada lebih kurang sebulan lagi. Dan kita akan bersekolah. Bulan puasa pun kita akan bersekolah full nampaknya. Itu apa yang ada dalam takwim lah. Okey, dah bersedia untuk kelas hari ni. Cikgu nak pergi laju sikit sebab bab 2 ni dia panjang ke. Aku tak sempat nak kejar. Hari ni kita akan masuk 2.5 kesedaran nasionalisme di negara kita. Dan kita akan lihat faktor kemunculan gerakan nasionalisme. Kemudian 2.7 perkembangan nasionalisme. Dan kalau sempat kita tengoklah kesan perkembangan nasionalisme. Okey. Masing-masing get ready dengan buku teks masing-masing dan juga buku catatan untuk mencatat apa saja nota. Tak perlulah cikgu suruh setiap kali untuk kelas. Catat je apa-apa yang penting yang perlu dicatatkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kesedaran nasionalisme di negara kita. Okey, kesedaran ini wujud apabila kita dapat menelusuri bermulanya sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Dan kesedaran ini berkembang semasa menghadapi ancaman-ancaman negara seperti ancaman Siam dan juga terhadap British. Yang kita dapat lihat melalui sejarah penentangan tokoh-tokoh tempatan kita untuk mempertahankan tanah air daripada penjajah. Okey, sejarah perjuangan bangsa menghadapi ancaman luar dapat dilihat sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Sebagai contoh, usaha pemimpin Kesultanan Melayu Melaka iaitu Sultan Muzaffar Shah dan juga Sultan Mahmud Shah seharusnya disanjung. Apa usaha mereka? Dalam menangani serangan daripada Portugis. Kemudian kita lihat juga perjuangan Sultan Kedah iaitu Sultan Abdullah Mukarram Shah yang menentang SHTI, Syarikat Hindia Timur Inggeris. Baginda berusaha dapatkan Pulau Pinang yang merupakan sebahagian dari wilayah Kedah, dan ini adalah perjuangan baginda yang terawal lah dalam menentang British di Kedah. Itu contoh-contoh kebangkitan nasionalisme yang ada pada Kesultanan Melayu Melaka dan juga pada Kesultanan Kedah. Kemudian kita lihat juga penentangan yang ada
yang dilakukan oleh Penghulu Dol Said, iaitu Penghulu Naning, kemudian Datuk Maharaja Lela Pandak Lam, ada juga Datuk Bahman, Tetap Masaleh, Tun Janggut, Haji Abdul Rahman Limbong. Semua tu adalah tokoh-tokoh pemimpin yang bangkit menentang penjajahan pada abad ke-19 dan juga awal abad ke-20 lah. Dan perjuangan mereka ni bersifat setempat, maksudnya mereka hanya perjuangkan tanah di kawasan mereka masing-masing. Okey, kesedaran ini adalah satu kesedaran nasionalisme peringkat awal yang mendapat reaksi dan juga tindak balas yang keras lah terhadap penjajah. Dan sehingga mengasa masyarakat pada waktu itu bergerak secara sederhana. Maksudnya mereka tidak diberikan kebebasan dalam kehidupan, menjalankan hari-hari mereka. Seterusnya pada awal abad ke-20, kesedaran nasionalisme dikaitkan pula dengan tokoh-tokoh perjuangan agama sebagai contoh yang dibawa oleh gerakan Islah, iaitu dipelopori oleh Sheikh Muhammad Tahir Jalaluddin, Haji Abbas Muhammad Taha dan juga Syed Sheikh Al-Hadi. Okey, kesedaran ini kemudian diteruskan melalui penulisan oleh tokoh-tokoh yang terkenal yang kita sering kali dengar namanya Za'ba, iaitu Zainal Abidin Ahmad. Ada juga Muhammad Rakawi Yusof, Abdul Rahim Kajai, Hajah Zainul Munshi Sulaiman atau dikenal sebagai Ibu Zain, dan Fatimah Yaakob. Okey, selain itu terdapat juga perjuangan yang digerakkan melalui pertumbuhan sosioekonomi oleh golongan berpendidikan Inggeris dan Melayu. Contohnya, kita ada Ibrahim Haji Yaakob, Ishaq Haji Muhammad, Ahmad Mustamam, Burhanuddin Al-Hilmi. Semasa mereka memperjuangkan nasionalisme, iaitu kebangkitan rakyat menentang penjajahan, mereka menghadapi pelbagai cabaran, tekanan dan sebagainya, terutamanya yang melibatkan kekangan kewangan, halangan undang-undang dan juga pengawasan yang ketat lah yang dikenakan oleh penjajah. Okey, apa yang kita dapat lihat? Kesedaran nasionalisme di negara kita ini telah lama bertapak, telah lama wujud dan tindakan oleh pemimpin negara kita sama ada daripada pihak sultan, pembesar dan juga oleh tokoh-tokoh yang berpengetahuan seperti tokoh agama, dan kita ada juga wartawan, para guru, penulis dan juga dalam kalangan rakyat sendiri. Okey, semua perkembangan berkaitan dengan nasionalisme ni bergerak secara teratur dan perjuangan mereka tu dizahirkan dalam berbagai bentuk. Tapi di peringkat awal, nasionalisme ni lebih berbentuk kepada penentangan, maksudnya melawan secara menggunakan tenaga, senjata dan sebagainya untuk menentang penjajah. Okey, hal ini dapat dilihat melalui gerakan secara terbuka. Selepas penentangan secara menggunakan alat dan sebagainya, kemudian mereka buat satu gerakan secara terbuka setempat maupun melalui idea penulisan. Maksudnya kebangkitan dalam nasionalisme tu bukan hanya berdasarkan cara menentang saja, tapi mereka juga luaskan dengan cara melalui idea penulisan dalam berpersatuan dan sebagainya. Mungkin ni ada teratak Za'ba, rumah teratak Za'ba. So kalau nak baca dengan lebih detail, antum boleh scan QR code tu lah guna aplikasi di handphone masing-masing. Okay, kita lihat 2.6 faktor kemunculan gerakan nasionalisme. Okey, ada kalau di buku teks ni ada 6 faktor kemunculan gerakan nasionalisme. Yang pertama ialah peranan agama, penulisan kreatif,
media cetak, dan ada juga sistem pendidikan, kemunculan golongan intelektual dan juga pengaruh luar dan serantau. Baik, kita tengok satu-satu dulu. Peranan agama. Okey, bagaimana peranan agama ni membawa kepada kemunculan nasionalisme pada abad ke-20? Okey, dimulakan dengan sebuah falsafah perjuangan gerakan Islah yang dipimpin di Mesir, iaitu melalui pimpinan Said Jamaluddin Al-Afghani, Sheikh Muhammad Abduh dan juga Rashid Ridha. Gerakan Islah ni mereka bergerak, tujuannya adalah untuk menyeru umat Islam supaya kembali pada ajaran Islam yang sebenar dengan mempadukan dua sumber, iaitu Al-Quran dan juga hadis. Dan gerakan ini juga muncul untuk menentang imperialisme barat di negara-negara Islam yang dikuasai ataupun dijajah oleh kuasa-kuasa barat ataupun selain daripada dipimpin ataupun dikuasai oleh pemimpin tempatan lah. Jadi agama tu sendiri sebenarnya sebagai satu alat sebenarnya untuk menyatukan rakyat. Okay. Itu yang ditunjukkan dalam faktor kemunculan gerakan nasionalisme. Okay, kita lihat pula bagaimana penulisan kreatif. Okey, penulisan kreatif sebagai contohnya melalui hasil kesusastraan, kita ada novel, cerpen, puisi daripada tokoh-tokoh nasionalis, dan semua itu adalah sebagai satu wadah. Wadah ni ialah medium lah, medium untuk mengungkap keperitan hidup bangsa yang dijajah serta penderitaan rakyat. Maksudnya dalam novel, cerpen, puisi dan sebagainya dizahirkan penderitaan rakyat. Itu sebab mereka berada dalam situasi itu, jadi mereka boleh ataupun senanglah nak menggambarkan keadaan rakyat pada ketika itu. Dan hal ini memberikan impak kepada rakyat untuk menaikkan semangat. Tujuannya adalah untuk menaikkan semangat rakyat lah, supaya mereka sedar bahawa kehidupan keperitan yang mereka lalui ini perlu diakhirkan, perlu dinoktahkan dengan satu kebangkitan menentang penjajah. Contohnya novel Melur Kuala Lumpur yang dikarang oleh Harun Aminur Rashid dan cerpen Cerita Awang Putat oleh Abdul Rahim Kajai. Kemudian ada juga karya Pak Sako yang menyindir penjajah dan mengingatkan anak bangsa akan kepentingan menikmati kebebasan. Sebabnya ada dalam kalangan orang-orang Melayu ni, mereka merasakan seperti tiada jalan keluar untuk tidak berada di bawah penjajah. Sehingga kan mereka sudah dilihat selesa berada di bawah penjajahan British. Sehingga kan tidak mahu untuk sama-sama bangkit menentang penjajah dan sebagainya. So golongan-golongan yang ada pengetahuan dan juga ada ada golongan yang berpendidikan ni, mereka akan menaikkan semangat lah, menaikkan semangat rakyat melalui penulisan kreatif ni. Kita lihat juga faktor yang seterusnya, iaitu media cetak, terutamanya berkaitan dengan akhbar. Akhbar awal yang ada termasuklah Jawi Peranakan yang menegur campur tangan British dalam soal agama Islam di Singapura dan juga menyentuh tentang isu bahasa Melayu. Kemudian ada juga akhbar sekolah Melayu yang digunakan untuk bahan pembacaan di sekolah Melayu lah. Dan kemunculan akhbar seperti Al-Imam, Neraca dan Pengasuh pula membawakan idea-idea tentang pembaharuan dalam pengamalan Islam. Seterusnya ada juga akhbar Fajar Sarawak yang diterajui oleh Angkatan Intelektual Melayu
diterbitkan sebagai satu medium lah untuk mengkritik pemerintahan Brooke. Sebab di Sarawak yang menjalankan pemerintahan adalah keluarga Brooke yang mengabaikan hak dan juga kepentingan Putra Sarawak. So melalui media cetak ini sedikit sebanyak mampu membuka minda dan juga pemikiran rakyat supaya mereka sedarlah apa sebenarnya situasi yang sedang mereka hadapi. Masa tu tak ada lagi televisyen ataupun media sosial seperti hari ini. So media sosial mereka ialah bahan-bahan bercetak surat khabar, novel dan sebagainya. Okay, kita lihat pula faktor seterusnya ialah sistem pendidikan. Okey, pendidikan moden Islam melalui penumbuhan madrasah telah meniupkan semangat baharu dalam kalangan pelajar pada awal abad ke-20. Contohnya, ada Madrasah Al-Atas di Johor Bahru, Madrasah Al-Mashhur di Pulau Pinang dan Madrasah Al-Idrisiyah di Kuala Kangsar. Okey, institusi ini menerima idea nasionalisme melalui kunjungan para ulama yang dipanggil ulama kaum muda dari Sumatera Barat dan pulangnya pelajar dari Mesir yang belajar berkaitan dengan ilmu agama, dan mereka bawa dan menyebarkan idea kemajuan dan pemodenan kepada masyarakat. Pemodenan ni bukannya pemodenan untuk membangunkan bangunan yang hebat, tinggi-tinggi dan sebagainya, tidak, tapi supaya rakyat ni moden berkaitan dengan cara pemikiran. Maksudnya jangan terlalu selesa berada di bawah pemerintah, di bawah penjajahan. Seterusnya, selain daripada madrasah-madrasah yang tadi, ada juga institusi yang lain seperti Raffles Institution di Singapura. Dan ada juga MCKK, iaitu Maktab Melayu Kuala Kangsar, dan ada juga Maktab Perguruan Sultan Idris atau dikenali sebagai SITC lah, Sultan Idris Training College. Dan kesemuanya institusi ini ialah untuk melahirkan golongan yang memimpin rakyat untuk menuntut hak bagi mendapatkan pendidikan, akses pendidikan. Dari sistem pendidikan, pelajar ini didedahkan dengan idea tokoh falsafah Islam dan juga Barat yang memperlihatkan kelemahan bangsa yang dijajah. Maksudnya, dalam institusi pendidikan ni mereka membincangkan tentang idea dan juga karya-karya nasionalisme di luar negara. Kebanyakannya sebagai tujuannya adalah untuk mereka ni ada pengetahuan. Dan juga tujuan yang utamanya adalah memberikan kesedaran kepada masyarakat lah. Kita lihat juga ada kemunculan golongan intelektual yang lahir daripada lepasan Timur Tengah. Sebagai contohnya Syed Sheikh Al-Hadi yang menggerakkan idea pembaharuan dalam masyarakat. Begitu juga intelektual lepasan pendidikan Inggeris dan Melayu seperti Abdul Kadir Adabi, Datuk Undang Rembau, Abdullah Haji Dahan, Muhammad Yunus Abdullah. Ada juga Ustaz Abu Bakar Muhammad Said dan Ibrahim Haji Yaakob. Okay, mereka ni menggunakan akhbar serta menumbuhkan persatuan yang bersifat sosioekonomi dan politik. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyedarkan rakyat. Faktor yang terakhir ialah pengaruh luar dan juga serantau. Pengaruh luar adalah kebangkitan pan-Islamisme yang bermula di Empayar Uthmaniyah. Tujuannya adalah untuk menyedarkan umat Islam keseluruhannya supaya mereka bersatu menentang ancaman luar. Kemudian gerakan Islah di Mesir menggesa umat Islam untuk melakukan pembaharuan yang progresif. Ditambah lagi dengan kemunculan Jepun sebagai kuasa besar dunia
yang berjaya menewaskan Rusia sebagai satu kuasa Asia yang boleh mengalahkan kuasa selain Asia, iaitu kuasa barat lah, Rusia. Dan sementara itu gerakan revolusi Cina, revolusi Cina di bawah pimpinan Dr. Sun Yat-sen menimbulkan kesedaran nasionalisme. Gerakan ini berjaya menewaskan kerajaan Manchuria dan menumbuhkan sebuah negara Republik Cina. Bayangkan sebelum adanya Republik Cina, wilayah Cina ni terlalu luas dan banyak. Jadi bagaimana Dr. Sun Yat-sen ni berjaya mengalahkan satu revolusi, iaitu revolusi kerajaan Manchuria, dan berjaya untuk menggabungkan semua wilayah-wilayah yang ada di China dan membentuk sebuah satu republik China. So daripada itu memberikan semangat dan juga kesedaran lah kepada rakyat. Orang lain boleh buat, kenapa tidak kita? Selain itu, pengaruh daripada idea perjuangan oleh Mahatma Gandhi di India yang menentang British tanpa kekerasan, ini menjadi satu inspirasi dalam pergerakan nasionalisme. Maksudnya dalam kita membuat kebangkitan nasionalisme, tidak seharus ataupun tidak semestinya menggunakan kekerasan, peperangan dan sebagainya. Boleh je buat secara berdamai dan sebagainya, asalkan tujuannya adalah untuk mengeluarkan rakyat daripada tampuk penjajahan. Dan pengaruh daripada perjuangan Jose Rizal di Filipina dan Soekarno, iaitu Presiden Indonesia yang menyemarakkan lagi usaha menentang penjajahan negara kita. Itu adalah pengaruh luar dan juga serantau yang bermain ataupun yang berlaku pada ketika itu, menjadikan kebangkitan nasionalisme dalam negara kita tu semakin meningkat. Okey, seterusnya kita tengok 2.7, perkembangan nasionalisme. Perkembangan nasionalisme kita dapat lihat melalui 3 aspek lah. Aspek pertama ialah dipelopori oleh golongan intelektual. Yang kedua, perkembangan nasionalisme melalui penulisan oleh golongan guru, menulis, wartawan. Pertama, perkembangan nasionalisme golongan intelektual. Kedua, perkembangan nasionalisme melalui penulisan, dan yang ketiga ialah melalui persatuan. Untuk intelektual berpendidikan agama, ini ialah golongan ini golongan intelektual. Pertama ialah golongan yang berpendidikan agama. Seorangnya ialah Syekh Muhammad Taha Jalaluddin, Syed Sheikh Al-Hadi, Haji Abbas Muhammad Taha. Okey, tokoh-tokoh ni kita dapat lihat dalam pergerakan kaum muda, menyalurkan idea melalui gerakan Islah dan menjadikan agama Islam sebagai asas kemajuan dunia dan juga akhirat. Okey, tokohnya ialah Syekh Muhammad Taha Jalaluddin, Syekh Syed Al-Hadi dan juga Haji Abbas Muhammad Taha. Okey, kesedaran mereka ini didorong oleh kecenderungan terhadap gerakan Islah semasa menuntut di tengah. Okey, senang je nak faham. Tokoh-tokoh ni adalah tokoh yang belajar di luar negara, iaitu di Timur Tengah. Dia bila dah belajar di sana, mereka bawa balik fahaman dan juga ilmu yang telah dibelajar di sana dan menggerakkan gerakan yang baru di tanah Melayu. Seterusnya mereka menumbuhkan madrasah. Tujuannya adalah untuk menyebarkan fahaman Islah, iaitu pembaharuan bagi membebaskan pemikiran rakyat lah. Seterusnya kesedaran pentingnya pendidikan menyebabkan lebih banyak madrasah ditubuhkan. Okey. Selepas mereka membawa
fahaman ni. Sebabnya kalau fahaman ni nak dibawakan mesti kena ada tempat untuk disebarkan. Jadi tubuhkan madrasah-madrasah. So madrasah-madrasah yang ada adalah Madrasah Al-Atas di Johor Bahru, Madrasah Al-Khairiyah Al-Islamiyah di Pokok Sena, Kedah, dan juga Mahad Al-Ihya Al-Syarif di Gunung Semanggul, Perak. Kemudian belajarnya membawa pula kemajuan dan pemodenan dari aspek sikap serta pentafsiran terhadap Islam. Okey, ada juga golongan wanita yang turut berpeluang belajar di madrasah. Kemudian pembentukan intelektual baharu Islam ini mendorong mereka berusaha menyatukan rumpun Melayu dan memajukan Islam. Idea mereka ini disalurkan melalui akhbar dan juga majalah yang membangkitkan kesedaran nasionalisme, dan contoh akhbarnya adalah Al-Imam, Ikhwan, Neraca dan juga Tunas Melayu. Okay, kita lihat intelektual berpendidikan Inggeris. Siapakah tokoh-tokohnya? Okey, kita ada MCKK yang ditubuhkan untuk melahirkan intelektual berpendidikan Inggeris dan berperanan dalam kembangan nasionalisme. Mata ini pada asalnya ditubuhkan untuk melatih anak bangsawan yang diserapkan dalam pentadbiran kerajaan British. Dan lepasan mata ini menggunakan kedudukan mereka untuk menyuarakan hak untuk mendapatkan pendidikan bagi orang Melayu. Tokoh lepasan maktab sebagai contohnya ialah Raja Chulan, Raja Abdullah, Mahmud Mat, Muhammad Yunus Abdullah dan juga Raja Uda, Raja Muhammad. Okay. Mereka ni berperanan sebagai pegawai kerajaan yang menuntut British memperbaiki taraf hidup orang Melayu, di samping juga membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada orang Melayu. Apa medium yang mereka gunakan ialah akhbar, iaitu Warta Melaya, Lembaga Malaya dan juga Utusan Melayu. Ini ialah Raja Chulan, Raja Abdullah. Kita lihat intelektual berpendidikan Melayu, iaitu institusinya ialah SITC ataupun Maktab Perguruan Sultan Inggeris, yang hari ini dikenali sebagai UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Inggeris. Okey, SITC berjaya melahirkan semangat kesedaran bangsa melalui beberapa usaha, antaranya ialah melalui peranan guru, termasuklah Okti Dusek, Abdul Hadi Hassan, Abdul Hadi Abdul Manan dan Harun Aminul Rashid, yang berjaya meniupkan kesedaran dalam kalangan pelajar hingga lahir ramai tokoh-tokoh penulis dan juga nasionalis keluaran SITC. Okey. Ditambah lagi dengan kewujudan pejabat karang mengarang yang diketuai oleh ketua penterjemahnya iaitu Za'bah, menghasilkan buku-buku yang berkualiti di samping menjadi pemangkin untuk mengasah bakat pelajar dalam menulis. Tujuannya adalah untuk membangkitkan lagi semangat kebangsaan. Dan antara tokoh nasionalis yang muncul daripada kepesatan karya pejabat karang mengarang ni ialah Buyung Adil dan juga Abdul Hadi Hassan. Masukkan bahan bacaan dari Timur Tengah. Ada juga bahan-bahan bacaan yang dibawa daripada Timur Tengah dan juga serantau iaitu Indonesia, menjadikan SITC ni sebagai sebuah tempat, sebuah institusi yang mendedahkan tentang pembaharuan dari luar negara. Nampak tak? Buku ni adalah satu alat untuk memberikan pengetahuan dan juga membuka minda rakyat, selain juga memberikan pengetahuan untuk menulis. Sebab nak menulis kena ada pengetahuan, nak ada pengetahuan kena baca buku. Okay, kurikulum SITC menitikberatkan mata pelajaran sejarah dan pendedahan tentang keagungan empayar Melayu di alam Melayu yang membuka mata dan juga membangkitkan kesedaran kepada penuntutnya. Okey, bukan hanya
belajar berkaitan dengan kebangkitan, berkaitan dengan sejarah dan juga berkaitan dengan keagungan Empayar Melayu saja, tapi mata pelajaran lain yang diajarkan seperti mata pelajaran anyaman, kesihatan, sukan juga sebagai satu kurikulum penting di SITC. Ini lebih kepada kemahiran. Okey, tahun 1929 lahirlah Pertubuhan Ikatan Pemuda Pelajar dan Ikatan Semenanjung Borneo yang akhirnya membawa kepada satu persatuan radikal iaitu Kesatuan Melayu Muda, KMM. Kita tengok tu, ada gambaran kedua orang pemuda yang berada bersama-samanya anyaman daripada rotan kan. Okey, sesuai kita tengok perjuangan melalui penulisan. Kita ada akhbar dan juga majalah, akhbar masyarakat Cina dan India dan juga karya kreatif. Ini boleh baca sendiri, semuanya berkaitan dengan akhbar. Kita ada Tulisan Melayu, Lembaga Melayu, Mata Melaya, Mata Jenaka, Pelajar Sarawak, Majlis dan Majalah Guru. Ini boleh baca sendirilah. Ini senang nak faham. Ada juga akhbar masyarakat daripada China dan India, bukan hanya akhbar Melayu saja. Kita ada Lat Pau dan Modern Daily News, kemudian Nanyang Siu Hui Pau dan Chong Shin Yit Pau. Kemudian ada pada sekitar tahun 1950 akhbar Nanyang Siang Pau di Penang. Kemudian dalam masyarakat India, mereka juga tidak ketinggalan menerbitkan akhbar mereka. Ada Tamil Nisan dan Tamil Murasu. Kemudian ada akhbar The Indian Pioneer. Cerita dia lah. Okey, melalui karya kreatif, ini lebih pada novel. Okay. Ada novel Mari Kita Berjuang oleh Abdullah Siddiq. Kemudian ada puisi bertemakan cinta akan negara seperti Angan-Angan dengan Gurindam oleh Omar Mustafa, Sedarlah oleh Mahmud Ahmadi Semenanjung, Tajuk Semenanjung oleh Harun bin Rashid dan Serunai Pujangga oleh Abdullah Samad Ahmad. Okey, kebanyakan cerpen bertemakan semangat pejuang, nasib bangsa dan cinta akan tanah air sebagai contohnya melalui karya Isa Haji Muhammad iaitu Rumah Besar Tiang Sebatang, melalui karya Abdul Halim Kajar iaitu Cerita Awang Putat dan Syamsul Saleh, melalui novelnya Di Sini Kita Bukannya Orang Dagang. Okay, cikgu nak pergi ke persatuan. Okey, sebelum cikgu pergi ke persatuan, nak tanya si cikgu cakap. Uzma ada Uzma. Ada cikgu. Uzma, ceritakan sikit berkaitan dengan peranan agama dalam faktor kemunculan gerakan nasionalisme. Peranan agama Uzma. Siapa yang bawa idea ke dalam tanah Melayu ni? Dari perjuangan siapa? Syed Jamal Al-Din Al-Afghani, Syekh Muhammad Abdul dan Rashid Rida. Kenal tak siapa mereka ni?
Kenal tak? Mereka ni belajar di mana? Mesir. Okay. So mereka dapat pendidikan di Mesir. Kemudian apa yang mereka buat? Buat yang gerakan Islam. Gerakan Islah tu apa? Uh, mm, mm, menyeru umat Islam kembali kepada ajaran Islam yang sebenar. Okay, adakah ketika itu rakyat tidak berada dalam ajaran agama Islam yang sebenar? Adakah mereka dalam kesesatan? Lepas tu kenapa kena ada gerakan pembaharuan? Diorang dalam kesesatan. Ya ke dalam kesesatan? Apa kesesatan mereka? Okay, terima kasih Uzma. Cikgu nak tanya orang lain lah. Yang dia. Farid Afiq. Farid Afiq ada? Halo, Farid Afiq ada? Halo, Farid Afiq ada? Hafiz Zamri. Hafiz Zamri ada? Saya Ego. Okay, Ada. Hafiz. Ya. Tadi sambungan soalan tadi, adakah masyarakat pada ketika itu berada dalam kesesatan? Saya rasa tak adalah sesat, tapi diorang terpengaruh dengan ideologi barat tu. Okay. So yang yang asas yang para pelajar yang belajar kat Mesir tu, diorang tak nak bagi orang Islam kat sana terpengaruh dengan orang barat sampai murtad. So diorang nak kembalikan ke jalan yang benar, berpandukan Al-Quran dengan hadis. Okey, bagus Hafiz. Tepat sekali jawapan tu. Okey, tanya. Okey, betul lah. Maksudnya orang ramai ketika itu bukan berada dalam kesesatan, tapi mereka sudah selesa lah di bawah penjajahan British. Dan tujuan gerakan pembaharuan ni bukanlah membawa Islam yang baru, tapi adalah membawa satu gerakan untuk kembalikan ajaran Islam tu berdasarkan Al-Quran dan juga hadis, supaya mereka ni tidaklah supaya mereka ni sedar yang kita ni berada di bawah cengkaman penjajah. So kita kena bebaskan diri lah, tak boleh selesa dengan penjajah, tak bolehlah bersekongkol dengan penjajah dan sebagainya. Dan juga selain itu, gerakan ini membawa satu mereka ni menyindir ataupun kalau ada pemimpin terutamanya dalam masyarakat Melayu yang memberikan kerjasama dengan British, so mereka ni akan membidas ataupun akan membangkang lah, bangkang tentang pergerakan tersebut, tentang kepimpinan tersebut. Okey, itu yang berkaitan dengan gerakan
pembaharuan yang dibawa oleh tokoh-tokoh seperti Syekh Jamaluddin Al-Afghani, Syekh Muhammad Abduh dan juga Rashid Ridha. Okey, soalan seterusnya. Nur Syahidah ada Syahidah. Ada. Syahidah, cuba cerita sikit berkaitan dengan sistem pendidikan. Macam mana sistem pendidikan ini boleh membawa kepada kebangkitan nasionalisme? Macam mana belajar-belajar je dekat tempat belajar tu tiba boleh bawa pula idea nasionalisme ni? Daripada kunjungan para ulama kaum muda. Kunjungan ke mana tu? Dari Sumatera Barat. Okey. Sumatera Barat tu negara apa? Indonesia. Indonesia kan? So waktu tu Indonesia dia dijajah oleh siapa? Belanda. Okey, maksudnya Indonesia sendiri pun berada dalam kuasa penjajah barat, tapi mereka ialah Belanda. Kalau di Tanah Melayu ialah British. Jadi sama-sama dijajah. Apabila sama-sama dijajah, so pengaruh tu pun bukan pengaruh. Suasana tu adalah sama. Mereka berada dalam keperitan hidup. Okay. Kemudian boleh teruskan lagi Syahidah, apa yang berlaku? Selain daripada pengaruh daripada serantau, daripada Indonesia, pengaruh mana lagi yang dibawa? Daripada pelajar dari Mesir. Okey, pelajar-pelajar agama yang belajar di Mesir, mereka bawa pulang semangat dan juga ilmu agama, kemudian diajarkan kepada rakyat tempatan lah. Okey, terima kasih Syahidah. Okey, soalan seterusnya berkaitan dengan perkembangan nasionalisme. Uzair, ada Uzair? Uzair ada? Tak ada. Wan Nabila Hana. Saya cikgu. Okey. Siapa dia kaum muda ni? Adakah kaum muda ni semua orang muda-muda? Diorang salurkan idea Idea apa tu? idea untuk menjadikan agama Islam sebagai asas kemajuan. Okey. Tahu tak kaum muda ni siapa? Tokoh diorang tu. Okey, adakah panggilan kaum muda tu adalah sebuah panggilan yang memang mereka namakan sendiri ataupun masyarakat yang menamakan kaum muda ni? Entahlah. Okey, cikgu bagi tahu kaum muda ni adalah gerakan yang dibawa daripada Timur Tengah dan juga Mesir, okay, iaitu anak-anak tempatan yang belajar di Mesir, di luar negara, di Timur Tengah, dan mereka balik ke Tanah Melayu. Mereka buat satu gerakan dan masyarakat melabel mereka ni sebagai kaum muda. Bukan mereka yang menamakan mereka ni sebagai kaum muda. Okey, kalau ikutkan sejarahnya pun golongan kaum muda ni sebenarnya pada permulaannya mereka ni bukannya sebuah persatuan, tidak. Mereka adalah orang perorangan yang berbeza-beza, tapi masyarakat yang melabelkan kaum muda.
Okey, selain kaum muda ada juga kaum tua. Kalau antum nak tahu kaum tua. So kaum tua ni adalah golongan agama ataupun ulama-ulama tempatan, okay, yang tidak ada pendidikan di Timur Tengah. Maksudnya mereka belajar agama dalam tempatan sajalah. Dan kebanyakannya membantah dan juga tidak setuju dengan cara yang dibawa oleh kaum muda. Sebab cara mereka ni berbeza-beza. Dan bukan cara mereka ni tidak sama. Tidak sama tu dari segi fahaman lah, dari segi fahaman. Dari segi fahaman sajalah. Okey, sebagai contoh, kalau kaum muda, mereka tidak setuju dengan dia banyak sangat apa yang dibawakan oleh kaum muda ni. Sebagai contoh, berkaitan dengan contohlah cikgu bagi kubur. Kan kalau kita nak menyempurnakan kubur tu, orang selalu akan letak batu nisan kan, sehingga kan buat kubur tu seperti sebuah binaan, ada batu tinggi-tinggi dan sebagainya. So kalau berdasarkan berdasarkan kaum muda ni, mereka cuba untuk memberikan pengetahuan pada orang ramai bahawa itu adalah satu tindakan yang tidak perlu pun dibuat. Itu berkaitan dengan nilai agama lah. So kalau berkaitan dengan ekonomi, sosioekonomi dan juga berkaitan dengan pemikiran, kaum muda ni lebih kepada untuk menyedarkan rakyat tentang perlunya untuk mereka ni bangkit, bangun. Jangan jadi seorang yang malas ataupun seorang yang hanya berserah kepada takdir saja. Okay. Tingkatkan lagi ekonomi keluarga, ekonomi negara dengan cara perbanyakkan lagi usaha-usaha yang boleh aktiviti ataupun ekonomi sara diri saja, tidak. Okay. Banyak lagi sebenarnya yang dibawakan oleh kaum muda ni. Okay, terima kasih Wan Nabilah Hana. Okay, cikgu teruskan sikit lagi. Perjuangan melalui persatuan. Okay, kita ada kesatuan KMS, Kesatuan Melayu Singapura, PASPAM, Persatuan Persaudaraan Sahabat Pena, dan juga ada Kesatuan Melayu Muda. Kemudian ada Persatuan Masyarakat Cina dan India, dan itu semua berkaitan dengan persatuan. Untuk cerita berkaitan dengan persatuan ni adalah sebagai satu kumpulan yang mendominasi berkaitan dengan politik lah terutamanya. Okay, kita tengok sekejap. Mana tadi? Okay, KMS. Tujuannya adalah untuk menggalakkan ahli bergerak aktif dalam pentadbiran, memperjuangkan kepentingan orang Melayu dalam politik dan pendidikan, serta mementingkan pelajaran teknik dan pengajian tinggi. Okay, itu yang dibawakan oleh KMS. Nanti boleh baca lagi lebih detail lah. Kemudian Persaudaraan Sahabat Pena yang dikenali sebagai PASPAM ditubuhkan bertujuan untuk menggalakkan ahlinya bersatu dan bertukar-tukar pendapat. PASPAM ni bermula di Pulau Pinang. Okey, kita lihat apakah usahanya. Menyatukan pergerakan orang Melayu melalui kongres atau persidangan yang berjaya menghimpunkan wakil dari Persatuan Melayu dari Brunei, Labuan dan juga Sarawak. So PASPAM ni adalah satu pertumbuhan kebangsaan lah. Okey, kita ada juga Kesatuan Melayu Muda, KMM.
Itu bukan hasil daripada gagasan Ibrahim Haji Yaakob. Seterusnya didaftarkan pada tahun 1998. Berjuang melalui akhbar, iaitu akhbar majlis dan berhasrat untuk menentang British dengan mewujudkan satu gagasan yang dinamakan sebagai Melayu Raya. Dan Melayu Raya ini adalah idea untuk menggabungkan tanah Melayu dan juga Indonesia. KMM menyeru orang Melayu untuk bangun sebagai satu bangsa yang mempunyai tamadun dan kesepadan di tanah air. Dan KMM ni dianggap sebagai radikal oleh British kerana berani menyuarakan penentangan terhadap kerajaan kolonial dan membangkitkan perasaan anti-British melalui penulisan dalam akhbar dan juga majalah. Kita tengok pula satu masyarakat Cina dan India. Masyarakat Cina masih menumpukan perhatian kepada keadaan yang berlaku di China iaitu revolusi Dr. Sun Yat-sen usaha menjalinkan hubungan dengan pemimpin Cina di negara kita dengan melawat negeri-negeri Melayu bersekutu sebanyak 4 kali. Dr. Sun Yat-sen ni pernah datang ke tanah Melayu sebanyak 4 kali. Tujuannya adalah untuk mendapatkan sokongan menentang kerajaan Manchuria di China. Sokongan ni bukan sokongan we support you, tak, tapi sokongan lebih pada sokongan kewangan lah. Terdapat masyarakat Cina yang memberikan perhatian kepada kebajikan dan perkembangan politik tempatan negara kita. Contohnya masyarakat Cina yang dilahirkan di negeri Selat atau dipanggil sebagai Cina peranakan. Ada juga kalangan mereka yang berpendidikan Inggeris seperti orangnya ialah Tan Jiak Kim. Lagi pula dia menumbuhkan persatuan CSCS SCBA, Persatuan Orang Cina Peranakan British di negeri-negeri Selat. Masih ingat lagi apa dia negeri-negeri Selat? Apa dia kelas? Negeri-negeri Selat. Melaka, apa dia? Melaka, Pulau Pinang, Penang, satu lagi? Singapura. Singapura. Kena ingat tu Melaka, Pulau Pinang dan Singapura. Okey, selain Persatuan Orang Cina Peranakan British, ada juga bagi masyarakat India, mereka ada MIA, Malayan Indian Association. Kemudian mereka juga ada CIAM, Central India Association of Malaya, di bawah pimpinan Dr. A.M. Sose, yang berjaya menggabungkan 12 persatuan India yang ada dan 4 dewan perniagaan, berjaya mengembangkan idea nasionalisme masyarakat India di tanah Melayu. Dan selain menjaga kebajikan orang-orang India lah. Selain China, India ada juga perjuangan daripada masyarakat Sikh yang turut terlibat sebagai pasukan keselamatan, menjadikan barek polis atau kuartus kerajaan serta Gurdwara ni kuil mereka sebagai tempat aktiviti sosial dan juga keagamaan. Okay. Itu cerita berkaitan dengan persatuan. Okay, kita lihat apakah kesan perkembangan nasionalisme. Kesannya terdiri daripada politik, ekonomi dan juga sosial lah. Okay. Kalau dari segi politik, sudah tentulah kita dapat lihat ni lebih kepada kesimpulannya lah. Usaha golongan intelektual berpendidikan Inggeris dan KMS, Kesatuan Melayu Singapura, menggesa kerajaan meningkatkan peluang pekerjaan dalam pentadbiran British, membuahkan hasil. So kesannya membuahkan hasil lah. Dan orang Melayu dalam Malayan Civil Service bertambah daripada 7 orang pada 20 orang.
Kemudian langkah British memperkenalkan dasar desentralisasi, mendorong orang Melayu lebih peka tentang masa depan mereka. Dasar ini mencuba mengembalikan kuasa sultan, presiden dan majlis mesyuarat negeri yang tercabar akibat pembentukan negeri Melayu bersekutu. Dan kesannya orang Melayu mula menyuarakan kepentingan berpersatuan. Maksudnya mereka boleh membuat persatuan mereka lah. Nasionalisme yang berlaku di China mendorong golongan revolusi memberikan perhatian terhadap pendidikan masyarakat China. Maksudnya kebangkitan nasionalisme masyarakat China memberikan peluang untuk masyarakat China maju dalam sistem pendidikan mereka. Kelab bacaan dan juga pasukan drama ditumbuhkan agar masyarakat di sini dapat membaca berita dari China. Selain itu, sekitar tahun 1991 banyak sekolah Cina didirikan. Itu dia punya kesan. Okay, so, kemudian masyarakat India yang dilahirkan di tanah Melayu dikenali sebagai the straight-born people, lebih gemar dikenali sebagai the straight-born of people. Mereka berusaha untuk membentuk identiti sendiri dan semakin mementingkan perpaduan serta mula melihat perkembangan politik di tanah Melayu. Dan nasionalisme yang muncul menyebabkan British berhati-hati dan bertindak mengadakan beberapa sekatan, terutamanya kepada persatuan-persatuan Melayu yang radikal. So antara kesannya ialah pemimpin-pemimpin tempatan seperti Ibrahim Haji Yaakob, Isa Haji Muhammad dan juga Ahmad Mustamam ditangkap dan juga dipenjarakan di Singapura. Kalau ekonomi kita lihat gesaan kaum muda, ini yang saya cakap tadi, cuba untuk bawa kemajuan dalam pendidikan dan juga ekonomi, membangkitkan semangat berniaga. Dan awal abad ke-20 menekankan pendidikan dan peringkat rendah pada penduduk tempatan. Kita lihat juga Zaba yang cuba membangkitkan isu berkaitan dengan tarikh hidup di SITC. Okey, sesuai kita lihat akhbar bahasa Inggeris seperti The Malay Mail dan juga Malay Tribune mengasaskan dana bagi membantu orang Melayu melanjutkan pelajaran ke luar negeri dan luar negara lah. Dan yang terakhir, sosial kita dapat lihat melalui peluang-peluang pendidikan, melalui akhbar, majalah dan sebagainya. Kemudian lepas SITC yang menunjukkan peningkatan daripada 58 orang kepada 141 orang. Mereka ni sebagai guru untuk membantu meningkatkan taraf pendidikan. Kemudian kemunculan lebih ramai golongan guru wanita menyematkan lagi perkembangan nasionalisme. Sebagai contoh ada majalah Bulan Melayu untuk memuatkan berita kemajuan dan pendidikan wanita di Johor Bahru. Ada juga cerita berkaitan dengan Ibu Zain yang kerap mengingatkan wanita berkaitan dengan kepentingan ilmu untuk mengangkat martabat wanita. Dan masyarakat India dan Ceylon menubuhkan persatuan untuk menjaga kebajikan mereka. Contohnya EEC Thuraisingham, Presiden Malayan Rubber Estate Owner Association yang membantu meningkatkan perusahaan getah semasa zaman kemerdekaan ekonomi. Menjelang Perang Dunia Kedua, golongan intelektual mencari perubahan politik semakin bertambah dan masyarakat Cina pula meminta kerajaan British menimbangkan pelibatan mereka dalam jawatan kuasa kerajaan. Dan kita juga ada tokoh daripada kaum Cina iaitu Tan Cheng Lock menganggotai Majlis Perundangan Negeri Selat SSLC. Tujuannya adalah untuk menuntut British menjaga kebajikan dan menyediakan dana untuk belajar dalam kalangan masyarakat Cina. So masing-masing kaum Melayu, Cina, India, mereka ada tokoh mereka masing-masing. Mereka membawakan isu berkaitan dengan nasionalisme, berkaitan dengan kebajikan kaum masing-masing, berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan kebajikan dan sebagainya. Itu semua membawa kepada satu kebangkitan yang akhirnya boleh memberikan taraf kemerdekaan buat negara. Habis dah bab 3 yang panjang ni bawah ni. Ada soalan sekarang ni? Ada soalan ke tak?
Ada soalan ke tidak? Mariam ada soalan Mariam? Mariam Batisha. Tak ada. Cik Denish ada soalan Cik Denish? Tak ada. Okey, kalau tak ada, terima kasih untuk kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong standby baca bab 3 kaitan dengan cerita Jepun, pendidikan Jepun di negara kita. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.